Baik, walaupun kes jangkitan baru harian COVID-19 di negara ini menyaksikan angka ataupun trend peningkatan, kerajaan beri jaminan tidak ada perintah kawalan pergerakan PKP yang akan dilaksanakan. Dan dengan tiada tanda-tanda bakal berlakunya PKP lagi, persoalannya ketika ini bagaimana untuk kita hidup dengan COVID-19 sekarang. Dan di Thailand bagi membincangkan lebih lanjut perkara ini, Profesor Maida Dr. Samsul Bahari Samsudin, iaitu pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS. Prof, pertama sekali, untuk kita bergerak ke hadapan, kita tidak boleh lagi melihat kepada PKP di mana rakyat, penduduk, masyarakat tidak boleh bergerak bebas sehingga menjejaskan pelbagai aspek dalam kehidupan ekonomi, kesihatan mental dan sebagainya. Tetapi apa aspek dalam kesihatan yang perlu kita tekankan dalam usaha kita untuk belajar hidup bersama virus COVID-19 ini, Prof? Begini Hakim, kalau dilihat dari segi perspektif kawalan risiko penularan jangkitan COVID-19, memang kita lihat bahawa memang besar kemungkinan pihak kerajaan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Hakim tadi, iaitu tidak akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan atau kita sebut sebagai PKP. Tetapi kita kena harus ingat bahawa kawalan pergerakan atau menghadkan kontak antara satu individu dengan individu yang lain adalah merupakan antara elemen yang terpenting untuk dilaksanakan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Jadi, kalau sekiranya PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan ini tidak dilaksanakan lagi, saya ingin mengesyorkan mungkin kepada pihak kerajaan untuk melaksanakan KPK atau Kawalan Pergerakan Kendiri. Ataupun boleh juga disebut sebagai kawalan pergerakan keluarga. Di mana di dalam PKP ini sebahagian besar daripada aktiviti pergerakan individu itu dipantau sendiri oleh individu itu sendiri. Jadi dipanggil kawalan pergerakan kendiri. Dan aktiviti KPK ini atau kawalan pergerakan kendiri ini perlu menjadi norma baru dalam kalangan rakyat sebagai persediaan bagi mereka memasuki fasa pra-endemik. Dan ini perlu dilihat dengan lebih teliti dan rakyat kena faham pengisian-pengisian yang perlu dilaksanakan di dalam KPK ini. Antara pengisian yang perlu diberi perhatian adalah memperkasa dan membudayakan terus amalan atau norma baru dalam penilaian kendiri COVID-19 yang sedia ada diamalkan, iaitu TRIS, TRIIS, TRIS, Test, Report, Isolate, Inform dan Seek. Ini perlu terus dilaksanakan dan rakyat perlu menjadikan ini sebagai salah satu perkara yang mesti ataupun yang perlu dilakukan, terutamanya dalam mengharungi fasa endemik nanti. Dan sudah tentu disiplin, cakna dan peka dengan situasi ini juga adalah sangat penting. Ya, Hakim. Prof, kalau kita lihat bagaimana negara-negara luar belajar untuk hidup dengan pandemik COVID-19 ini, saya ambil contoh dua negara, Singapura dan Sweden. Di Sweden sudah hampir tiada langsung sebarang restriction berkaitan dengan COVID-19 ini. Di Singapura pula mereka sudah mempermudahkan prosedur itu, salah satunya dengan tiada lagi penjarakan fizikal yang akan dimasukkan dengan syarat pemakaian pelitup muka itu perlu walaupun duduk rapat. Tapi pada pandangan Prof, apa lagi Prof mungkin menjangkakan, apalagi SOP yang mungkin akan dipermudahkan lagi di masa hadapan? Kalau kita lihat sebelum ini, quoted Menteri COVID-19 juga telah mempermudahkan. Contohnya dulu kena scan suhu di dahi, kemudian sekarang ini sudah tidak ada lagi pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki satu premis. Hanya perlu scan aplikasi MySejahtera. Pada pandangan Prof, apa lagi yang akan mungkin boleh kita permudahkan di masa hadapan untuk kita belajar hidup dengan virus ini? Begini, memang banyak perkara boleh dipermudahkan lagi di dalam SOP dalam kita memasuki era endemik ini. Ini salah satu perkara yang perlu dipikirkan bersama. Ianya tidak dalam bentuk arahan, tetapi ianya mestilah dilaksanakan secara proaktif dan disambut baik oleh rakyat.
yang paling penting ya, disiplin macam saya katakan tadi, disiplin dalam kalangan rakyat dalam pematuhan SOP sedia ada, disiplin rakyat dan cakna rakyat dalam mengamalkan penjarakan, memakai mask. Disiplin ini juga perlu selari dengan SOP. Kelonggaran SOP yang diberikan perlulah diseimbangkan dengan disiplin atau tahap pengetahuan rakyat tentang COVID-19. Sekiranya rakyat masih lagi leka, tidak mengambil mudah tentang perkara-perkara penularan dan sebagainya, maka kelonggaran SOP ini akan menjadi satu dilema kepada ataupun menjadi satu punca kepada peningkatan kes di masa akan datang. Ini yang perlu diberi perhatian. Kelonggaran itu tidak ada masalah bagi saya, tetapi rakyat perlulah mengimbangkan kelonggaran ini dengan pematuhan dan disiplin kendiri yang tinggi. Okey. Prof, ringkas sekali Prof, sebelum kita berakhir, apa mungkin pengajaran yang boleh kita ambil daripada pengalaman ataupun episod buka dan tutup sektor-sektor sejak beberapa 2 tahun lalu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini? Nak bergerak ke hadapan, apa yang boleh kita belajar, Prof? Jangan kita baru nampak sedikit saja penurunan kes, terus kita gelojoh kembali kepada amalan normal lama. Inilah antara kesilapan-kesilapan yang perlu ditambah baik di masa akan datang. Apabila kita cuba melangkah masuk ke satu fasa yang berikutnya, iaitu fasa endemik, iaitu fasa di mana kita berjaya mengawal kenaikan ataupun jangkitan-jangkitan baru. Jadi, jangan kita buka balik ruang atau peluang untuk jangkitan itu berlaku. Ya? Jadi yang paling penting, kekal bersama-sama walaupun kita agak perlahan, yang paling penting kita masih meneruskan amalan norma-norma baru. Saya dapat lihat baru-baru ini kita mungkin agak gelojoh di peringkat bulan pertama, bulan kedua, bulan Januari dan bulan Februari kita agak gelojoh ingin melonggarkan segala SOP. Inilah perkara yang perlu diberi perhatian. Jangan kita terlalu gelojoh tentang apabila melihat perkara-perkara ini dan dengan memberi kelonggaran dan sebagainya, tetapi kita terus mengamalkan amalan norma-norma baru ini secara perlahan-lahan sehinggalah kita benar-benar yakin dengan kawalan atau pengurusan bilangan kes yang ada, dan barulah kita dengan secara perlahan-lahannya terus kita membuka atau terus kita melonggar atau meringankan lagi SOP-SOP yang ada. Okey. Baik, pastinya banyak aspek yang perlu diberi perhatian dan yang boleh kita belajar daripada bagaimana cara kita menguruskan pandemik sebelum ini. Terima kasih Profesor Mahir Dr. Samsul Bahri Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS atas perkongsian itu tadi.